Didik TV KPM. Cikgu nak tanya Irfan, apa cita-cita Irfan selepas nanti? Baik, cita-cita Irfan buat masa ini, Irfan ingin menjadi seorang pemimpin negara, cikgu. Wow, tahniah Irfan, tahniah. Okey, hebat cita-cita Irfan, insya-Allah boleh berjaya nanti. Amin. Okey, kad tersebut bila Irfan sudah menjadi seorang pemimpin negara, sudah pasti boleh tunjukkan Irfan. Okey, katakanlah Irfan ada 5 juta. Peruntukan cikgu. Ada peruntukan 5 juta dan Irfan mungkin berbagai-bagai perancangan untuk rakyat Irfan akan buat. Okey, dan Irfan boleh tunjukkan kad yang kedua dan ketiga. Yang kedua, di mana mungkin Irfan plan nak bina sekolah untuk rakyat. Dalam masa yang sama, Irfan juga nak bina hospital, tetapi peruntukan ataupun bajet yang ada tidak mungkin mencukupi bagi Irfan untuk membina kedua-dua projek tersebut. Okey, so inilah yang akan cikgu kaitkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Masalah ekonomi kerajaan. Okey. Ini adalah gambar kerajaan lah, mewakili gambar kerajaan. Tapi sebelum tu, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan. Kerajaan adalah pemerintah sesebuah negara, di mana kerajaan biasanya akan mengawal semua isi rumah dan firma melalui undang-undang. Okey. So, matlamat kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan. Seterusnya kita lihat masalah ekonomi kerajaan, di mana kerajaan dalam perancangan kerajaan untuk rakyat ada berbagai-bagai perancangan yang kerajaan nak buat untuk rakyat. Setuju. Biasanya kerajaan tidak dapat melaksanakan kedua-dua projek untuk rakyat disebabkan oleh kekangan. Kekangan apa? Kekangan pendapatan negara, di mana kerajaan mempunyai pendapatan yang terhad. Okey. So, kerajaan akan memilih, biasanya kerajaan akan pilih mana-mana projek yang paling memberi kebajikan kepada rakyat ataupun kita kata sebagai memaksimumkan kebajikan. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, masalah ekonomi pertama yang dihadapi oleh kerajaan adalah kekurangan. Okey, kerajaan kekurangan apa? Kerajaan kekurangan hasil. Okey, so kerajaan kekurangan hasil berbanding dengan projek-projek pembangunan yang tidak dijalankan. Akibat daripada masalah kekurangan tadi, maka wujudlah masalah yang kedua, iaitu masalah pilihan. Okey. Masalah pilihan sebenarnya berpunca daripada masalah kekurangan. Okey. Akibat daripada masalah kekurangan tadi, kerajaan terpaksa buat pilihan, dan pilihan kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan rakyat ataupun kebajikan masyarakat. Jadi, dengan wujudnya masalah pilihan, akan wujudnya masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah masalah kos lepas. So, kos lepas bagi kerajaan adalah projek pembangunan kedua terbaik yang dilepaskan untuk menjalankan projek pembangunan terbaik. Okey. Kita lihat dari sudut contoh, di mana kerajaan kekurangan hasil untuk membuat kedua projek. Saya andaikan kerajaan mempunyai dua perancangan projek pembangunan untuk rakyat, sama ada untuk membina sekolah dan juga membina hospital dalam masa yang sama. Tetapi kerajaan tidak mampu melaksanakan kedua-dua projek tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang terhad. So, apa yang berlaku? Kerajaan akan buat pilihan. So, pilihan kerajaan adalah mana-mana projek yang dianggap boleh memaksimumkan kebajikan masyarakat. Biasanya kerajaan akan meletakkan dari sudut keutamaan.
Kalau contoh yang cikgu beri dari segi hospital dan sekolah. So kalau keutamaan hospital perlu dahulu, mungkin sekarang hospital yang penting dahulu, maka kerajaan akan pilih hospital. Okey, sebab apa tak boleh pilih dua-dua? Kerana pendapatan negara adalah terhad. Akibatnya timbullah masalah yang ketiga, iaitu kos lepas. Kos lepas di sini merujuk kepada projek pembangunan kedua terbaik, projek pembangunan rakyat kedua terbaik yang dilepaskan untuk menjalankan projek pembangunan terbaik. So, berdasarkan contoh yang cikgu beri tadi, sama ada membina sekolah ataupun membina hospital, jika kerajaan memilih untuk membina sekolah, kos lepas dia adalah membina hospital. Sebaliknya, jika kerajaan memilih membina hospital, kos lepasnya adalah membina sekolah. So biasanya kerajaan dia akan mengikut keutamaan lah, yang mana lebih penting dahulu. Mungkin dalam keadaan sekarang hospital kesihatan rakyat itu adalah lebih penting. Okey. Seterusnya, kita nak uji sama ada Irfan faham ataupun tidak yang apa yang telah cikgu ajar pada hari ini. Okey, berdasarkan contoh soalan Irfan. Okey, berikut ialah keputusan yang telah diambil oleh kerajaan sesebuah negara. Okey, kerajaan melalui agensi-agensinya berhasrat melaksanakan projek berikut dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Baik. Yang pertama, projek jalan desa di Kelantan yang bernilai 20 juta ringgit, projek tebatan banjir di Kedah yang bernilai 19.4 juta ringgit, dan yang ketiga ialah klinik kesihatan daerah di Johor bernilai 22 juta ringgit. Soalannya Irfan, apakah kos lepas yang dihadapi oleh kerajaan jika memilih projek jalan desa di Kelantan sebagai projek pembangunan negara? Okey, kalau kerajaan yang diperkatakan ini telah memilih untuk membina projek jalan desa di Kelantan, jadi pilihan kedua pembangunan yang patut menjadi pilihan kerajaan ini adalah projek tebatan banjir di Kedah, dan itu yang menjadi kos lepas untuk kerajaan ini, cikgu. Okey, kita lihat betul ataupun tidak apa yang Kita tengok dulu yang dijawab oleh Irfan. Betul kan? Okey, so kos lepas bagi kerajaan adalah projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada memilih projek jalan desa di Kelantan tadi. So sebab kerajaan dah pilih projek jalan desa di Kelantan, maka kos lepasnya adalah projek tebatan banjir. Kalau kita lihat di sini Irfan, klinik kesihatan daerah di Johor ni kerajaan memang tak boleh buat lah. Betul, sebab apa? Sebab kerajaan hanya ada 20 juta ringgit sahaja. Betul. Sedangkan klinik kesihatan daerah di Johor bernilai 22 juta ringgit. Cikgu, kalau dalam kita menjawab soalan peperiksaan cikgu kan, kalau ada soalan begini yang lebih nilainya itu tak boleh tengok dah ke macam mana cikgu? Tidak semestinya Irfan. Berdasarkan keutamaan. So di antara projek jalan desa di Kelantan 20 juta dan projek tebatan banjir di Kedah 19.4 juta, kalau kita lihat dua-dua tadi masih lagi dalam 20 juta. Baik. So kerajaan mungkin boleh pilih projek jalan desa di Kelantan ataupun projek tebatan banjir di Kedah, mengikut keutamaan, bukan mengikut nilai angka. Baik. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sebagai rumusannya, okey, kita lihat sekali lagi masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan. So kerajaan akan menghadapi 3 masalah, iaitu masalah kekurangan, masalah pilihan dan masalah kos lepas. Okey, so akibat daripada ketiga-tiga masalah ini sebenarnya dia berpunca daripada yang pertama, kekurangan. Akibat kekurangan timbullah masalah pilihan. Akibat masalah pilihan akan timbul masalah kos lepas. Baik. Okey, seterusnya.
kita lihat rumusan topik untuk hari ini. Okey. Masalah ekonomi terbagi kepada 3, iaitu masalah kekurangan, masalah pilihan dan masalah kos lepas. So dari sudut unit ekonomi, kita ada 3 unit ekonomi, iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. Isi rumah menghadapi kekurangan pendapatan ataupun wang. Kerajaan menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran. Manakala, maafkan saya Ifan, firma menghadapi masalah kekurangan faktor pengeluaran. Dan yang ketiga, kerajaan menghadapi masalah kekurangan sumber hasil. So, akibat daripada masalah kekurangan tadi, ketiga-tiga unit ekonomi, sama ada dia isi rumah, sama ada dia firma, sama ada dia kerajaan, akan menghadapi masalah yang kedua, iaitu masalah pilihan. So, pilihan kerajaan mungkin berbeza daripada pilihan firma. Pilihan firma mungkin berbeza daripada pilihan isi rumah. Sebab apa? Sebab matlamat ketiga-tiga unit ekonomi tadi, sama ada isi rumah, firma dan kerajaan adalah berbeza. Isi rumah matlamat isi rumah ialah untuk memaksimumkan kepuasan, matlamat firma untuk memaksimumkan keuntungan, manakala matlamat kerajaan adalah untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Baik. Okey, so akibat daripada masalah pilihan tadi akan timbulnya masalah kos lepas, di mana ketiga-tiga unit ekonomi, sama ada dia isi rumah, sama ada firma, sama ada kerajaan, akan menghadapi kos lepas. So, masalah kos lepas bagi isi rumah adalah faedah ataupun barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Manakala masalah kos lepas bagi firma adalah output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Dan yang ketiga, masalah kos lepas bagi kerajaan adalah projek pembangunan rakyat kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey. Seterusnya Ifan, untuk latihan aktiviti. Okey, ini aktiviti kita pada hari ini adalah untuk aktiviti 1, isikan maklumat berikut. Baik. Okey, isi rumah firma kerajaan, okey, akan menghadapi kekurangan, akan menghadapi masalah pilihan dan akan menghadapi masalah kos lepas. Okey, seterusnya. Okey, ini jawapannya. Saya rumuskan. Isi rumah, kekurangan pendapatan. Pilihan yang dibuat oleh isi rumah ialah untuk memaksimumkan kepuasan. Kos lepas bagi isi rumah adalah barangan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan untuk mendapat barangan terbaik. Manakala dari sudut firma menghadapi kekurangan sumber ekonomi. Pilihan firma ialah untuk memaksimumkan untung dan meminimumkan kos pengeluaran. Manakala kos lepas bagi firma adalah output kedua terbaik yang dilepaskan untuk menjalankan output yang terbaik. Manakala masalah unit ekonomi yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan kekurangan sumber hasil negara dan kerajaan akan buat pilihan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat, dan kos lepas bagi kerajaan adalah projek pembangunan kedua terbaik yang dilepaskan untuk menjalankan projek pembangunan terbaik. Baik, Cikgu. Terima kasih atas rumusan yang diberikan mengenai topik pelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 mengenai masalah ekonomi. Baiklah, Cikgu. Dan kita kan dah belajar lebih kurang 1 jam ini. Bagaimana prestasi keseluruhan Irfan sebagai anak murid Cikgu hari ini? Silakan. Okey, Ifan. Berdasarkan prestasi Ifan, saya lihat Ifan memang saya boleh bagi 5 bintang lah. 5 bintang lah. Terima kasih, Cikgu. Dan bagaimana, Cikgu, untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah mendapatkan latihan pengukuhan di mana? Okey, semua murid-murid murid-murid boleh mendapatkan daripada sumberku.
Okey, daripada sumberku. Sumberku. Baik. Didik TV KPM